Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 4 yang terdiri daripada Hasan Basri, Tarishini, Afif Amirul dan juga Izyani. Kami akan membentangkan sebuah kritikan bagi artikel tentang pentaksiran pembelajaran. Baiklah, maklumat tentang artikel. Artikel yang kami ambil adalah tentang kajian yang bertajuk Sumbangan Pengetahuan dan Kemahiran Guru Sekolah Rendah terhadap Amalan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di salah sebuah sekolah di Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini telah dijalankan pada tahun 2022 dan nama penulis artikel ini adalah Abdul Said Ambutang, Christina Adlin dan Nur Hamimah Minduru. Seterusnya, antara idea-idea utama dalam artikel ini adalah ia membincangkan tahap pengetahuan dan kemahiran guru sekolah rendah terhadap pentaksiran bilik darjah atau dikelari sebagai PBD di daerah Kota Kinabalu. Hasil kajian penulis menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan kemahiran guru terhadap PBD ini adalah pada tahap yang tinggi. Pengetahuan dan kemahiran guru yang tinggi ini memberi kesan kepada pelaksanaan PBD. Namun begitu, pelaksanaan PBD tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya akibat pada waktu tersebut negara sedang menghadapi wabak pandemik COVID-19. Di mana pada ketika itu sekolah-sekolah seluruh negara terpaksa ditutup dan pelajar-pelajar proses pembelajaran dan pembelajaran terpaksa dilakukan secara atas talian. Idea utama yang menarik perhatian adalah penulis dia menerangkan tentang kepentingan pengetahuan guru dan kemahiran guru pada tahap yang tinggi di dalam pelaksanaan PBD ini. Antara sebabnya ialah yang pertama, hal ini melambangkan penulis merupakan seorang yang kritis dan kritikal dalam menganalisis sesuatu kajian. Yang kedua, ia memberikan penyelesaian kepada guru yang berada di daerah lain andai tahap pengetahuan dan kemahiran di tahap yang rendah. Idea baru yang terdapat dalam artikel, bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan satu set kaji selidik. Satu borang kaji selidik disediakan oleh pengkaji bagi melihat tahap pencapaian sistem PBD ini berjaya terlaksana atau sebaliknya di kalangan guru-guru. Melalui cara ini juga, mereka dapat memfokuskan pengetahuan dan kemahiran guru terhadap pelaksanaan PBD di sekolah tersebut. Informasi dalam artikel yang boleh digunakan secara praktikal, borang tersebut sangat praktikal. Borang kaji selidik tersebut sangatlah praktikal untuk digunakan kerana ianya memudahkan pengumpulan maklumat serta data-data yang sesuai untuk bilangan responden yang ramai. Persoalan adakah bersetuju ataupun tidak tentang intipati, perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini? Baiklah, pada pandangan kami, ya, kami sangat bersetuju. Antara sebab kami setuju adalah yang pertama, ia memberi satu ruang kepada guru untuk menyuarakan cadangan, masalah dan juga kekangan yang dihadapi sepanjang menjalankan PBD di sekolah mereka. Yang kedua, dapat menilai sejauh mana kesediaan guru dalam melaksanakan PBD. Dan yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan sistem PBD turut dapat diukur melalui kajian ini dan membuka mata Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN dan PPD untuk membuat penambahbaikan pelaksanaan PBD secara drastik. Pengkaji juga telah melakukan analisis pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, analisis tahap pengetahuan, analisis tahap kemahiran serta hubungan antara pemboleh ubah dengan cara yang sederhana, jelas dan juga teratur. Adakah artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten? Pada pendapat kami, artikel ini tidak mudah untuk difahami, lancar dan konsisten kerana data kolerasi jadual dapatan berdasarkan skor min yang sukar, yang susah untuk memahami serta jumlah respondennya yang kurang jelas. Kerana kalau kita lihat pada kajian mereka, di dalam laporan yang mereka sertakan di dalam kajian ini, jumlah responden mereka tidak nyatakan. Jadi
kita sebagai pembaca artikel tersebut tidak dapat mengetahui berapakah jumlah responden yang telah mengisi borang soal selidik tersebut. Antara cadangan untuk mengembangkan lagi idea dalam artikel ini, yang pertama, meningkatkan kursus, bengkel dan latihan guru. Kebanyakan guru tidak bersedia untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah PBD ini kerana tidak mencukupi tahap pengetahuan yang maksimum. Dengan sebab ini, guru-guru menjadi kurang berkeyakinan diri bagi mengendalikan PBD. Oleh itu, latihan perlu diberikan. Latihan yang secukupnya perlu diberikan kepada setiap guru bagi membolehkan mereka dapat melaksanakan pentaksiran dengan lebih produktif dan efektif seperti bengkel berkaitan PBD, kursus pembangunan cara komunikasi dan kaedah pengajaran yang sesuai harus dijalankan bagi meningkatkan kualiti guru. Cadangan yang kedua, penulis perlu menambah lagi penulisan hasil kajian-kajian lepas dari tahun 2017 sehingga 2021. Ini bagi mengukuhkan lagi hujah dari hasil dapatannya supaya pembaca dapat melihat keberkesanan pelaksanaan PBD setiap tahun. Ketiga, pengkaji perlu membuat kajian secara menyeluruh kerana pengkaji hanyalah mengkaji di salah sebuah sekolah sahaja di Kota Kinabalu, Sabah. Sedangkan banyak lagi sekolah lain yang melaksanakan PBD. Jadi perlulah pengkaji melihat secara menyeluruh tentang kajian ini bagi menguatkan lagi hujahan yang mereka perolehi. Dan yang ketiga pula, pengkaji perlu memberi cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak Kementerian Pendidikan. Ini bagi meningkatkan lagi keberhasilan pelaksanaan sistem PBD di sekolah yang lebih efisien. Sekian sahaja daripada kumpulan kami berkaitan dengan tugasan kritikan artikel ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan daripada pembintangan kami ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.